orang sahabat kafir sebab mereka tak tahu macam mana nak beriman pada Allah. Apa Muhammad buat kerja selama ni? Bukan, Nabi tak layak jadi Nabi kerana Nabi tak boleh menyampaikan dakwah dia tak jaya. Sebab itulah kami mengangkat Sayyidina Ali untuk jadi Nabi. Faham tak? Itu pokok dia. Akar dia. Dia habang kapal-kapal tu bukan habang saja. Dia nak balik pada basic awal dia. Kalau kami dah kata kafir, apa maknanya? Dakwah Muhammad tak jaya. Bila dakwah Muhammad tak jaya, menunjukkan Muhammad tak layak jadi Nabi. Sebab itu kami gantikan dia dengan Ali. Sebab itu kami kata Jibril itu laknat ke atas dia kerana dia buat tidak amanah. Dan saya nak beritahu itu belum pokok akhir, pokok ujung dia. Apa dia? Kalau Nabi tak layak jadi Nabi, Jibril yang menyampaikan wahyu dia kata kianat dan juga laknat untuk dia. Siapa yang pilih Jibril dengan siapa pilih Nabi? Cepat. Allah tu tak boleh pakai apa. Sebab tu kami ambil imam kami semua jadi maksum, boleh mengampunkan dosa. Apa boleh faham tak sekarang abang? Itu dia punya akak, dia tak abang kau orang. Dia mana boleh abang kau sebab kita tak tanam kuat lagi. Bila kita dah pegang sahabat ni kapek barulah bila dah tanam dah baru dia tanya, kamu cuba fikir apa dia? Kalau semua dah kapek, dah bawa Muhammad jaya tak? Kita akan kata, tak jaya tak? Kalau tak jaya, dia tak layak jadi Nabi. Boleh dapat tak faham? Tanam yang elok. Yang kedua, Salafi. Salafi Wahabi, dia bukannya cerita berkaitan dengan bid'ah sahaja. Dengar elok. Itu masih di permukaan macam Syiah tadi, masih di permukaan yang kafir tadi. Bid'ah semua tu di permukaan. Dia ada agam di bawah itu. Dengar elok. Tuan-tuan jangan risau dengan saya. Saya di bawah Jakil, saya di bawah Jais, saya di bawah Jabatan Pulau Pinang. Saya Duta Wakaf Selangor, bawah Majlis Agama Islam. Jangan risau, insya-Allah saya tak ada buat ajaran sesat. Saya cerita benda ni satu-satu rekod. Kita attend satu-satu benda ni. Saya bercakap benda ni depan siapa? Mufti Kedah, Datuk Seri Paduka Badarudin. Dia main kat saya, dia cium pipi saya, dia kata sampaikan dakwah. Saya jumpa dengan Mufti Penang. Mufti Penang cakap saya sampaikan dakwah. Saya jumpa dengan Datuk Rami suruh saya bercakap benda ni. InsyaAllah percakapan saya ada panduan. Jangan kata ambil nota, tanam elok, simpan dalam hati, kunci elok. Jangan bagi orang gugat kita, jangan balik jadi orang yang rosak. Dengar elok. Salafi, dia kata bid'ah itu bukannya akar dia. Akar dia jauh lagi dalam. Dia nak tanam dulu, semadi dulu. Bid'ah. Pasal apa bid'ah? Sebab tak ikut Nabi. Pasal apa bid'ah? Sebab tak ikut Nabi. Apa dalil dia? Bila dia tanam benda lagu tu, kita dah jadi kuat, dia akan tanya kita. Bukankah kita kena beramal dengan ikut sunnah Nabi dan juga ikut Al-Quran? Kita kata ya. Dan bukankah Allah kata dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Maka ingat Allah ada tangan. Nampak? Yang ni yang ulama lawan. Bukan yang ulama lawan yang bid'ah tu sangat. Yang bid'ah tu lagi memanglah telah ulama lawan. Sebab bid'ah tempat dia di neraka. Takkan pun kita baca Yasin dan masuk neraka. Logiklah sikit. Ni duk belajar ni, semayang ni, teruk ni, hak ni lah kena takbir lah apa. Tak tahu baca Yasin masuk neraka. Logiklah sikit. Takkan kita nak masuk neraka. Yang tu yang ulama marah. Tapi yang tu masih belum. Dia yang akak tadi tu, dia nak ajak kita kata Allah ni ada sifat. Allah ada tempat duduk. Allah duduk macam kita. Allah duduk tapi tak duduk macam kita. Allah ada tangan tapi tak ada tangan macam kita. Dia akan guna perkataan Allah ada tangan tapi tangan Allah tak sama macam tangan kita. Lalu saya nak tanya semua, jangan faham yang tu, faham apa yang saya cakap. Apa dia? Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan dengar saya cakap kan? Sebenarnya saya tak cakap. Asal macam mana? Horror kan? Asalnya biar betul ni. Tuan-tuan sekarang sedang gelap, tapi sebenarnya tuan-tuan tidak gelap. Asal macam mana? Rasa tak logik benda tu. Rasa macam apa ni yang cakap ni? Orang pelajing orang cakap ni. Tuan pengurusi menulis. Sebenarnya tuan pengurusi tak menulis. Rasa macam mana? Awak isbat maksud kata membenarkan. Awak menulis. Tetapi tiba-tiba dalam masa yang sama awak menafikan. Sebenarnya awak tak menulis. Apa maksud dia? Tak faham, dia kerja orang gila. Jadi bila orang kata, apa ni Allah ada tangan tapi tangan Allah tak sama macam kita ni, apa ni tak faham, apa ni apa. Payah dengan belajar akidah ni tak payah. Bila tak payah belajar akidah, semua menjauhkan diri daripada ilmu akidah kerana menyangkakan bahawa dia akan merosakkan ummah.
Maka akhirnya ummah di Algeria, ummah ketika pemerintahan Osmania semuanya runtuh sebab tak ada pegangan akidah. Sebab apa? Sebab tadi awak senyum tapi sebenarnya awak tak senyum. Awak minum sebenarnya awak tak minum. Umat jadi tak ada jalan. Umat jadi gila. Runtuh Algeria dengan sebab benda macam ni. Abang, kakak, tolong jaga diri baik-baik. Hari ni lah saya boleh cakap. Esok aku nak enjoy berjalan. Apa ada masalah apa jawab rasanya. Apa sebelum aku call ustaz, saya nak tanya, aku nak jalan tengok kangaroo. Abang jaga diri baik-baik, kakak jaga diri baik-baik. Last kali saya minta sebentar dia tak kacau lagi bagi saya cakap sikit last. Ketika awal ni gila besar lah, ambil main tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat booking the show is up to 9 PM. Sekarang so far baru ni dah lockdown, so orang boleh keluar, tak boleh masuk. Jadi kalau parents yang ada anak-anak main kat luar, so kira-kira anak masing cukup tak? Itulah, please count your children, cukup ke tak? Kalau tak cukup, maybe kita kena buat search dan panggil masuk ke dalam, sebab bangunan dah lockdown. Another thing, we never know what will happen next. Kita boleh continue, probably kita boleh go maximum up to 9:30. Tapi in case kami bergelap, jangan curi. Okay, so semua stay calm, kita akan buka emergency exit. Semua dia at situ, boleh start count. Okay. Semua orang dah shock dengar. Okay, semua orang dah shock dengar. Kita orang pun semua salah nak stop kan. Tapi kita letak maksimum tu lagi. InsyaAllah aku dah panggil malaikat semua jaga. Okay, so anything happen, stay calm and boleh start kalau you see nearest exit. Lupa tengok dia steward yang terlupa. Lah jaket tuan-tuan. Okey, tuan-tuan yang saya kasih sekalian dia sebab anak semua di belakang. Okey, insya-Allah boleh. Okey, last dengan dialog. Ketika mana Nabi Musa AS melawan dengan Fir'aun, Nabi Musa sampai, dia turun kata dekat Fir'aun. Masa tu Nabi Musa kena ingat, dia adalah anak yang dibesarkan oleh Fir'aun dalam keadaan pembesaran seperti anak-anak raja yang lain. Cumanya Nabi Musa dia diuji oleh Fir'aun. Ketika mana dia diuji oleh Fir'aun, masa dia ready, Fir'aun takut dia tu bunuh Fir'aun. Fir'aun letak satu longgok bara api, satu bekas susu. Masa dia baby, Fir'aun nak tengok dia nak pergi mana. Nabi Musa merangkak, dia tak pergi kat susu. Dia ambil bara api, dia masuk dalam mulut dia terbakar. Sebab tu dia ada pelat sikit. Sebab tu masa dia nak lawan dengan Fir'aun, dia ajak Harun. Kana Harun huwa afsahu minni. Nabi Harun lebih fasih daripada aku. Lidah aku pelat sebab terbakar makan yang tu. Fir'aun uji dia sebab apa? Nak tengok dia ni baby pandai ke baby bodoh. Jadi bila dia makan Arab, Fir'aun kata, oh dia ni tak pandai, selamat aku. Faham? Akhirnya bila Nabi Musa dah besar dah, ketika dia bawa diri selepas dia bunuh satu orang, bukan bunuh lah, dia nak selamatkan keadaan. Saya selalu buat dialog tu. Nabi Musa keturunan Bani Israel Palestin. Fir'aun daripada Qibti. Orang Fir'aun Qibti bergaduh dengan Nabi Musa punya geng daripada Bani Israel. Nabi Musa nak sabarkan dia, Nabi kata sabar kawan ni. Tapi kawan ni Nabi Musa sabar, dia jatuh kena batu mati. Jadi Nabi Musa kata, ini perbuatan syaitan, bukan perbuatan aku. Aku tak niat nak bunuh dia begitu. Kerana dia seorang Nabi, Allah pelihara dia. Bila kita buat salah, cuma jangan sangkutlah dengan setan sangat. Sebab kalau kita tak pergi kelas, misalnya orang tanya, oh Iman, tak pergi kelas. Ini perbuatan syaitan. Jangan jual ayat Nabi Musa. Jangan jual ayat Nabi Musa. Jangan jual ayat Nabi Musa. Saya ulang sekali lagi. Jangan jual ayat Nabi Musa. Okey. Jadi bila dalam keadaan macam tu, Nabi Musa bawa diri ke Madian. Bila sampai di Madian, dia jumpa dengan seorang perempuan. Okey, dengar sini, cerita dia mula macam ni. Bila dia sampai di Madian, dia bawa diri sebab dia nak kena bunuh. Bila dia lari, dia nak kena bunuh. Dia nak kena bunuh sebab dia telah membunuh seorang orang keturunan Fir'aun. Fir'aun cari dia. Dalam perjalanan dia tu, dalam duk lari nak kena bunuh, dia ternampak dua orang perempuan yang nak ambil ayam daripada perigi sebab berkumpul banyak orang lelaki, mereka baru nak buat kerja. Nabi Musa perasan situasi tu, dia pergi tanya, hampa kenapa tak pergi ambil ayam?
kami ni ayah kami dah tua ni, baru kami nak try buat kerja ni, kami ganti ayah kami. Nabi Syuaib dah tua. Nabi Musa ni yang tengah duk lari selamatkan diri, pi ambil timba mereka dan lagi pi ambil ayam, tolong dulu mereka, baru pi dekat pokok, satu pokok, berdoa, ya Allah bagi aku petunjuk. Maka Allah hantar budak dua orang tadi, mai seorang kakak dia tu wahia timshi ala istihya, jalan malu-malu sebab dia suka kat Nabi Musa. Dia kata, saudara balik, bapa nak jumpa, nak ucap terima kasih tolong kami tadi. Rupanya Nabi Syuaib, sebab Nabi Syuaib tahu kita itu Nabi Musa, tahu kita itu seorang Nabi, dia bagi kahwin dengan anak dia, duduk 10 tahun, kemudian Nabi Musa nak balik ke Mesir, kemudian dapat wahyu di tengah jalan dan sebagainya semua, dia jumpa dengan Musa, dia jumpa dengan Firaun. Okey, tengok sini. Bila dia jumpa dengan Firaun, dia kata dekat Firaun, "Hai Firaun, berimanlah pada Allah Tuhan kamu dan Tuhan aku, Tuhan yang satu." Firaun kata, "Hang ni bukankah hang ni Musa?" Dalam surah Toha cerita ni. Sebab cerita Nabi Musa banyak surah yang dialog ni dalam surah Toha. Musa, bukankah hang budak yang aku belah dalam rumah ni, hang berani main cakap macam ni? Sebab Nabi Musa cakap betul kat dia. Firaun, hang sembahlah Allah Tuhan hang dengan Tuhan aku, Tuhan yang satu. Hang bukan budak yang aku besarkan ni kah? Hang sanggup cakap macam tu? Hang budak yang tak mengenal jasa. Hang main rumah aku belah. Nabi Musa jawab, Nabi Musa kata, aku bukan main rumah hang yang bawa aku main. Pasal apa? Kan hang yang bunuh budak-budak kecil dulu, mak aku takut, sebab tu mak aku layan aku main rumah hang. Cuba kalau hang tak bunuh budak-budak, aku tak main rumah hang. Nampak tak? Jadi bila lagu tu berlaku beberapa dialog, Firaun tak boleh nak jawab banyak. Dia kata ahli sihir lawan dengan Musa. Ahli sihir turun 72 orang ahli sihir Firaun main nak lawan Musa. Dia pun tanya dekat Firaun, "Hai Firaun," dalam surah Al-Qasas kalau tak silap saya, "Hai Firaun, kalau kami boleh kalahkan Musa, apa nak bagi kat kami?" Dia kata, Firaun tak, kalau hampa boleh kalahkan Musa, aku angkat hampa semua jadi orang kanan aku, bawah dia, iaitu menteri dia, semua ahli sihir 72 orang. Mereka kata apa? Okey, dia pergi jumpa dengan Nabi Musa. Dia berdepan dengan Nabi Musa, dia kata apa dekat Musa? Dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qalu ya Musa antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Hai Musa, hang kan nak baling dulu atau kami nak baling dulu? Nabi Musa kata, hang balinglah dulu. Maka dia baling dengan kata apa? Wa bi'izzati fir'auna, dengan kebesaran dan keizzahan Fir'aun, tukarlah tali jadi ulang. Maka semua tali tukar jadi ulang. Sebab apa? Sebab mereka beriman dengan Fir'aun. Bila tali bertukar jadi ulang, Nabi Musa terkejut. Tapi Allah suruh Nabi Musa tengok elok-elok, yang tu tali ke yang tu ulang. Maka dia tengok elok-elok, dia kata, "Oh, yang tu tali." Dia terus ketuk tongkat dia bertukar jadi ulang, makan semua tali itu. Apa terjadi kepada ahli sihir Fir'aun? Maka terus sujud, betul tak? Dia berkata, "Amanna bi Rabbi Musa wa Harun." Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tuan-tuan, saya nak abang tadi dia balik tali, dia berkata apa? Dengan kebesaran Fir'aun. Dalam sekelip mata mereka tengok tongkat, mereka berubah, kata kami beriman dengan Tuhan. Fir'aun tengok kes tu, Fir'aun kata kat dia, hampa beriman kepada Musa sebelum aku bagi kebenaran. Aku akan tangkap hampa, salib hampa, potong tangan kanan, potong kaki kiri, atau potong tangan kiri, potong kaki kanan, silang. Apa jawab ahli sihir yang baru beriman tadi? Mengalahkan kita. Apa dia? Fir'aun, hang nak buat apa, buatlah kat kami. Kami, jiwa kami milik Allah. Tubuh badan kami yang nak buatlah apa pun. Dia berubah jadi satu orang yang beriman yang begitu tinggi. Ulama kata, macam mana dia boleh berubah sekelip mata ni? Ini mustahil. Tengok balik ayat yang tadi dalam surah Al-A'raf. Apa dia? Hai Musa, hang nak balik dulu atau kami nak balik dulu? Ini menunjukkan adab mereka dengan Nabi Musa. Kerana adab dan akhlak berubah menjadi orang yang beriman. Kesimpulannya, nak tambah iman, nak tambah takwa, nak jadi orang bagus, nak ubah kehidupan sekeliling, orang yang beradab dan berakhlak. Penanya. Boleh faham? Jadi orang adab dengan orang akhlak, ambil balik yang mak bapak kita tu, kita ajak, kita adab, bagi tangan kanan, bila ambil tangan kiri kata minta maaf. Jadi orang berakhlak. Jadi orang berakhlak, dia ubah diri kita jadi orang yang ada iman dan amal. Wallahu a'lam, tak minta maaf, jom kita tutup baca doa. Hadiahkan al-Fatihah ini pada junjungan Nabi SAW. Hadiahkan al-Fatihah ini pada ahli keluarga baginda, isi-isi baginda, ibu bapa, isi-isi baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan al-Fatihah ini pada ibu bapa kita, guru-guru kita dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا رب. Ya Allah, di bulan yang penuh keberkatan, bulan yang Engkau menjemput hamba-hamba menjadi tetamu, bulan yang Engkau menjadikan bulan ini ramai tetamu-tetamu yang berkumpul di dalam rumahmu di Masjidil Haram, bulan yang Engkau menjadikan salah satu daripada bulan haram, kami menggunakan bulan ini untuk berhimpun beramai-ramai untuk mendapatkan keberkatan bersempena dengan bulan ini ya Allah, dengan melaksanakan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lepaskanlah pemikiran mereka, tajamkanlah ingatan mereka, kurniakan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah ilmu mereka bermanfaat buat diri mereka, keluarga mereka, umat Islam di dunia dan di akhirat. Dan jadikanlah mereka di kalangan hamba-Mu yang rajin mendirikan solat, yang cintakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di kalangan hamba-Mu yang diberi peluang untuk duduk bersama kekasih-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syurga Firdaus-Mu. Ya Allah, dalam majlis ini ada ibu bapa, ada guru, ada waris, ada penjaga. Panjangkanlah umur mereka dalam kebaikan, kurniakan mereka rezeki yang luas, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang Engkau sahaja tahu daripada mana datangnya rezeki itu. Jadikanlah mereka daripada kalangan hamba-Mu yang bertakwa, yang rajin mendirikan solat, yang kaya dengan sifat sabar, dan jadikanlah mereka di kalangan hamba-Mu yang cintakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberi peluang untuk duduk bersama Nabi di dalam syurga Firdaus-Mu. Ya Allah, ada di kalangan kami di sini dengan keberkatan yang ada pada majlis ini, ada di kalangan kami yang sakit, Kau sembuhlah penyakit mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang tersepit di antara dua dilema, Kau temukanlah mereka dengan jalan keluar ya Allah. Ada di kalangan kami yang berhutang, Kau mudahkanlah mereka melangsaikan hutang mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang belum bertemu jodoh, temukan mereka jodoh yang soleh dan soleha. Ada di kalangan kami yang akan melangsungkan perkahwinan, mudahkan urusan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata, kurniakan mereka zuriat yang soleh dan soleha. Ada di kalangan kami yang akan pergi bertemu ya Allah. Boleh jadi kami di sini atau memungkinkan kami di sini, tapi di kalangan hamba-Mu di luar sana. Matikanlah mereka dan matikanlah kami dalam mati yang baik. Jangan Engkau matikan mereka, jangan Engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ya amanal khaifin, amina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najina mimma nakhaf. Da'u bi asbaqallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta ampun, minta maaf pada salah silap. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada penceramah kita Ustaz Dr. Jadi. Minta hadirin semua tunggu Ustaz sebab penganjur ingin meneruskan dengan cabutan bertuah Untuk dapat iPad. Nah, jadi kita iPad tu bagi kat aku sudahlah. Di
kita membuat satu keputusan. Hai, serban kau main wadah. Untuk hadiah yang pertama itu satu iPod siapa? iPod. iPod siapa? So, nombor 016 menangnya Ghazali Amin. 016. Dia. Syakir minum. Kebetulan kedua, yang kedua masih lagi satu iPod. Tiket bernombor 089 tak ada nama. 089. 089 ya. Saudari di sana. Cerita yang kedua ini dulu lah, saya lagi istri saya dulu. Cepat, lagi dua. Tanya, bincangkan. Oh, dia nak cabut yang ni. Dia masak lagi tak? Jadi dengan iPod yang kedua. Tahniah kakak. Dan hadiah besar kita itu iPad mini. iPad mini ya. Jadi nombor yang Allah memilihnya Alhamdulillah 2186. Tak ada nama, tak ada nombor. 186 bro. Ada. Jadi itu yang saya dari yang kedua dan dua besar. Ada lagi berupa kereta. Oh sorry. Kereta dah betul-betul ada. Dan ini adalah inspirasi keputusan jadi saya berikut prioritas. Dua pengumuman. Pertama, sesiapa yang mendapatkan buku Ustaz John, ada lagi 4 ini iPad. Lebih kurang boleh mendapatkan dia segera. Dan ada lagi pengumuman dengan segala hormat kali ini dimaklumkan bahawa kapal Tian-Tian Malaysia KD Jebat menjemput semua pegawai konsulat dan agensi serta student serta keluarga untuk melawat kapal tersebut pada hari Selasa 8 Oktober jam 8 pagi di HMAS Katawul Garden Island. Pihak kapal akan mengadakan sedikit resepsi kesusian perempuan untuk meluangkan masa melawat kapal penghancur amat ada. Apa yang perang? Sebab ada pameran perkapalan dari mana tu terjangkau yang nak tengok. Abang, pakai yang tu, pakai mic tu bang. Pakai mic tu, clear. Go. So kapal ini juga 8 Oktober dalam pagi di PPMS Katawul Garden Island.
Okey, jadi pihak kapal menjemput kita semua untuk pergi ke sedikit resepsi. Sekian, terima kasih. Jom. Tutup Tutup dengan tasbih kafarah. Tutup dengan tasbih kafarah. Terima kasih.